Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan limpah kurnianya kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebelum saya meneruskan bacaan pada kitab ni, kita nak membawakan sedikit maklumat tentang masalah yang melanda dunia pada hari ini, cobaan yang Allah Ta'ala uji kepada manusia dengan ketakutan, dengan sebab wabak penyakit. Jadi daripada keputusan mesyuarat fatwa yang telah kita lakukan pada pagi tadi, kerana Malaysia juga adalah negara yang terkesan dengan wabak ini, dan di peringkat nasional atau peringkat persekutuan telah mengambil pendekatan yang proaktif, iaitu menutup semua premis ataupun pusat pengajian, sama ada universiti ataupun pusat-pusat pengajian yang berbentuk teknikal, college dan sebagainya. Maka masjid juga adalah tempat yang terkesan dengan sebab COVID-19 ini, dan kita terkesan kerana mulai besok lah, dalam keputusan mesyuarat pada pagi tadi, oleh kerana pusat-pusat pengajian dan tempat-tempat atas besok, pejabat-pejabat pun ditutup, kan, kecuali agensi-agensi yang tertentu. Jadi masjid ditutup, tapi istilah penutupan ini bagaimana? Istilah penutupan, kalau universiti ditutup, memang orang tak boleh datang lah. Tapi kita istilah penutupan yang dikenakan pada masjid bagaimana? Kita tidak boleh, maknanya sembahyang di dalam ruang solat, kan? Di ruang solat ni kita tak dibenarkan untuk masuk mendirikan solat, dan solat ini azan dan iqamah dilakukan seperti mana biasa, tapi waktu solatnya dilakukan di luar daripada dalam kompaun tempat solat yang berkapet yang kita ada ni lah. Jadi orang datang, kita semayang berjamaah, jadi terpaksalah dilakukan di luar, kan? Kerana di luar itu dia punya pengawalan untuk virus ini adalah lebih mudah, kerana dia lantai yang boleh dibasuh dan sebagainya. Sebab kesan penyakit ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kapet ni merupakan satu medium. Jadi kalau sekiranya orang dia batuk, dia ada tanda-tanda bahawa dia terkena penyakit ini, nanti kalau sekiranya orang gunakan tempat dia tu, sujud dan sebagainya, kena pada anggota, dia boleh menyebabkan dia boleh terkena virus. Jadi inilah kesan dia. Dan kita di masjid negeri, kita dah tak guna bahagian dalam, kita guna di beranda untuk mendirikan solat, kan? Kita guna di beranda untuk mendirikan solat, tapi bukan dalam jumlah kuantiti yang besar lah, kan? Dan Jumaat pada minggu ini ditangguhkan. Jadi pada minggu ni tak ada Jumaat lah. Kalau sekiranya ada orang datang pada hari Jumaat, kita meraihkan dengan mendirikan solat zuhur, mendirikan dengan solat zuhur. Jadi Jumaat tak ada. Langkah-langkah ini, tuan-tuan, adalah sebagaimana dalam istilah mencegah dari lebih baik daripada mengubati. Kerana ini merupakan istilah fiqah yang perlu kita ambil. Jangan kita ada di sana masalah-masalah yang lain lah.
Dan ini tujuannya untuk langkah pencegahan. Kerana virus ini dia mudah menjangkit dengan sentuhan. Sentuhan ni bukan setakat bersalaman aja. Dia boleh bersentuh, cara medium dia merebak tu ialah pada benda-benda. Apa yang dipegang oleh orang yang disyaki dengan penyakit ni, kita sentuh pun virus tu boleh maknanya datang kena kepada seseorang. Jadi langkah-langkah tu perlu diambil supaya memastikan wabak ini dia tidak terus meningkat. Melaka sendiri nampaknya begitu kritikal. Dan kalau sekiranya sembahyang waktu itu ada didirikan, kaedah mendirikan solat waktu ini, kalau sekiranya ada jamaah, iaitu jarak imam dan makmum itu, jarak imam dan saf yang pertama ialah jarak 3 hasta jauhnya. Jauhnya 3 hasta. Kan? Dan jarak di antara satu saf kepada satu saf yang lain ialah jarak 1 meter. 1 meter. Mana ke antara saf. Itu caranya lah. Kerana ini semuanya ada disebut di dalam fiqh. Dan jarak di antara seorang makmum dengan seorang makmum yang lain jaraknya 3 hasta. Ini 1 hasta, 2 hasta, 3 hasta. Jadi di semayang jarak-jarak. Kita kata ni apa pula hal semayang ni? Ada ni lain-lain mazhab ke? Tak. Kerana hukum semayang berjamaah ni merapatkan saf itu sunat. Kan? Tapi oleh kerana ini darurah. Kerana dibimbangi penyakit itu boleh merebak dengan sentuhan dan sebagainya, maka ad-daruratu tajlibut taisir, makna bila darurah maka dia meringankan. Dia dengan sebab tu semayang jarang. Contoh 1, 2, 3 ni kotak ni baru seorang. 1, 2, 3 baru seorang. Jadi semayang jarak-jarak. Dan kita telah melaksanakan benda ni pada waktu zuhur tadi. Semayangnya begitu keadaan dia. Kan? Jadi kita mengharapkan kalau sekiranya semayang berjamaah ini didirikan, ambillah maknanya langkah pencegahannya begitu supaya kita mengikut. Sebab semayang fardu, semayang berjamaah tidak boleh diberhentikan sama sekali. Kan? Kerana kita memandang kepada peringatan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana-mana satu qaryah yang ada 2 orang atau lebih yang tidak mendirikan solat berjamaah, maka sesungguhnya qaryah itu, orang di tempat itu dikuasai oleh syaitan. Jadi kita bimbang nak mudarat yang ni jadi mudarat yang lebih besar. Jadi dengan sebab itu azan dia syiar, mesti ada orang azan. Masa waktu kena ada orang azan dan sebagainya. Setidak-tidaknya kalau tak ada orang datang berjamaah, imam dengan Bilal kenalah ada semayang berjamaah dah. Jadi jangan sampai tak ada orang langsung. Dan juga begitu juga langkah pencegahan ini, dalam mesyuarat tadi kita mesyuarat fatwa secara tidak langsung menyebut mana-mana ahli jamaah tabligh yang terlibat dalam pertemuan atau perjumpaan di Seri Petaling pada 27 hari bulan 2 sampai kepada berapa 3 hari bulan, tolonglah maknanya mereka ni mendapatkan rawatan supaya nak memastikan mereka tidak terkena secara positif. Kerana penyakit COVID-19 ini dia mula akan dirasakan maknanya tanda-tanda setelah 14 hari di dalam badan. Virus tu dan 14 hari dalam badan baru dia akan aktif. Makna orang kena dalam tempoh 1 hingga 14 hari dia tak ada apa-apa. Jadi dia akan maknanya virus ni akan diam dalam badan saja. Tapi bila hari yang ke-14 baru dia akan agresif. Jadi dengan sebab itu kita lihat mungkin orang sihat tak nampak. Jadi melalui proses inilah kita mengharapkan supaya semua berjaga-jaga dan mengambil tindakan. Dengan sebab itu di antara keputusan mesyuarat tadi, kita tidak menggalakkan orang lepas sembahyang bersalam-salam walaupun bersalam ni sunat, kan, tidak digalakkan supaya untuk nak mengelak dan mencegah, kan.
daripada penyakit ini terus merebak. Kerana selepas daripada ini dia ada gelombang yang kedua. Kerana orang-orang India selepas ni dia akan melakukan ijtima' pula. Ingat orang Islam jadi ijtima'. Dia akan buat conference dia seramai 30,000 orang di Pulau Pinang. Ini pun satu kebimbangan juga yang akan dihadapi oleh kerajaan Malaysia. Jadi dengan sebab itu kita berhati-hati, langkah pencegahan perlu diambil. Nasihat, siapa kena rawatan, ambil rawatan, supaya kita tidak ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengambil langkah-langkah ini di samping kita bersembahyang, berdoa dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati kita, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita menyambung lagi tentang masih lagi dalam bicara zakat, iaitu perkara yang kelima, betul? 4. Perkara yang keempat, ada adab penerima zakat. Orang yang memberi zakat, kita dah tahu salah satu daripada orang yang memberi zakat ini memastikan bahawa zakat hartanya dari yang paling halal dan diterima oleh orang yang baik. Orang yang baik, kan? Jadi kita nak pastikan. Di antara adab zakat yang disebutkan oleh pengarang dalam kitab kita ni, orang yang berhak menerima zakat hendaklah terdiri daripada asnaf yang 8, manakala adab-adabnya ialah. Jadi yang pertama, orang nak terima zakat ni mesti 8 asnaf. Seperti mana yang kita disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran, innamas sadaqat, sadaqat itu ialah zakat lil fuqara wal masakin. Jadi kita kena tahu beza fuqara dengan masakin. Sebab tu jadi masalah hari ni, kerana ada orang yang bayar zakat secara personal. Dia ada harta, dia ada wang ringgit dan telah sampai nisab dan haul, dia bagi zakat. Dia bagi zakat secara personal. Yang kita nak bimbang ni, takut kalau dia beri kepada fuqara wal masakin yang tidak tepat dari sudut istilah fiqh. Fiqh menyebut orang fuqara ni, orang masakin ni macam mana? Bagaimana yang dikatakan fuqara? Orang fakir ni macam mana? Berapa keperluan yang dia kehendaki yang menyebabkan dia tu diistilahkan fakir? Dan orang masakin, orang miskin ni berapa? Berapa maknanya jumlah yang diistilahkan dia ni berada dalam paras kemiskinan? Jadi kalau sekiranya orang yang mengeluarkan zakat, dia beri zakat dalam keadaan dia tidak tahu istilah-istilah ini, dan dia memberi kepada orang yang dia nampak pada zahirnya miskin atau fakir, tapi tak tepat, tak kena, maka hukumnya zakat dia tidak terangkat. Ini yang kita bimbang. Yang jadi bimbang ni takut zakat dia tak terlunas pada tahun itu. Jadi ini kita kena faham, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Fuqara wal masakin wal amilin, orang yang mengutip zakat, kan? Wal amilin 'alaiha wal muallafati qulubuhum, dan muallaf. Kalau di negeri Melaka ni muallaf, dia sampai berapa tahun yang diistilahkan muallaf? Adakah selama-lamanya muallaf? Dia tetap muallaf, kan? Jadi orang yang memakai label ataupun title muallaf ni di Melaka, dia ditetapkan dalam tempoh berapa tahun. Lepas daripada itu dah tak muallaf dah. Dia boleh menerima zakat kalau sekiranya dia miskin dan sebagainya. Atau termasuk dalam salah satu asnaf lah. Kalau sekiranya dia masuk Islam tu, dia orang jutawan, memanglah dia mu'alaf, tapi berhak tak dia terima zakat. Jadi ini kita nak kena faham, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, kan? Wal gharimin wal gharimin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin, kemudian wabnis sabil, kan? Ini ada orang yang berhak.
Dan bila kita mengeluarkan zakat pula, oleh kerana kalimah-kalimah yang disebut di dalamnya ialah kalimah-kalimah jamak. Tengok, innamas salat lil fuqara. Fuqara ni jamak, masakin jamak. Jadi dengan sebab itu zakat ini tidak boleh dikeluarkan hanya kepada satu golongan saja. Dia dibagi kepada banyak golongan. Kalau sekiranya dia orang fakir, jangan seorang dia yang terima. Dia kena banyak orang. Orang fakir tu banyak, 2-3 orang, 4 orang bagi. Kerana apa? Kerana itu yang lebih afdal, kerana datang kalimah maknanya fakir dan miskin itu datang dalam menunjukkan atas ramai. Jadi ini tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi mina asnaf ni kita kena pastilah. Ada pun anak yatim tidak semestinya dia fakir, tidak semestinya dia miskin. Yatim ni ialah istilah bagi orang yang kematian bapa. Dan kemungkinan yatim itu yang ditinggalkan ataupun yang kematian bapa ni, bapanya mewariskan harta yang banyak. Dia tidak layak untuk menerima zakat. Kalau sekiranya dia tu anak yatim, dia fakir atau dia miskin, maka dia layak untuk menerima zakat. Sebab tu orang anak yatim tak termasuk dalam istilah kumpulan yang 8 yang menerima. Kemudian janda tidak layak kalau sekiranya dia bukan fakir, dia bukan miskin, atau dia bukan orang yang berhutang. Jadi bukan semua janda tu miskin. Kalau janda datang pergi belajar naik Rolls Royce, itu bukan miskin. Kita naik motor cup ya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia tidak layak. Janda itu ialah statusnya. Tapi belum tentu hari ini kalau kita melihat orang-orang yang ditinggal kematian suami ataupun diceraikan cerai hidup yang ia berstatus janda, adalah orang-orang yang bekerja, dia ada pendapatan, ada sumber dan sebagainya. Jadi ini kita kena faham tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, memahami bahawa Allah Ta'ala mewajibkan pembahagian zakat kepadanya semata-mata untuk mencukupkan keperluannya dan seterusnya dapat menumpukan perhatiannya pada satu tujuan sahaja, iaitu untuk keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kena faham bahawa zakat ni tujuannya apa? Untuk mencukupkan keperluan. Sebab tu pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, pada waktu itu tak ada orang miskin. Kenapa? Zakat terlalu banyak. Harta zakat terlalu banyak dan orang yang nak beri zakat terlalu ramai, sehingga diriwayatkan pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kalau hari ni contohnya ada seorang miskin, dia layak menerima zakat, besok dia dah tak boleh terima zakat, malah dia dah mengeluarkan zakat pula. Dia jadi gitu, besok orang datang, ni ambil ni zakat. Kalau semalam kau bagi, memang aku orang miskin, hari ni aku dah jadi orang kaya. Masya Allah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kenapa? Kerana terlalu ramai orang kaya, sehingga orang fakir, orang miskin jadi kaya dengan sebab zakat. Dengan sebab itu pada waktu zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz, dia punya harta, makna baitul mal terlalu banyak, kerana orang miskin tak ada, orang fakir tak ada, sehingga orang nak mengeluarkan zakat, nak cari orang miskin ni tak ada, orang fakir tak ada, kerana semua orang kaya. Jadi asalnya miskin, tapi besok dapat duit zakat, jadi orang kaya belaka. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kena faham tujuan dia. Dan yang keduanya, untuk zakat ini ialah untuk mencari redha Allah Ta'ala, bukan kerana nak dapat potong rebit daripada cukai pendapatan. Ni apa bayar zakat ni? Kalau bayar zakat boleh tolak cukai pendapatan. Itu salah tuan-tuan.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu salah kan. Zakat ni wajib tuan-tuan, wajib di sisi Allah Ta'ala kan, bukan nak lari daripada cukai ya. Jadi tuan-tuan kena jaga betul-betul dalam masalah ni. Banyak tuan, orang bayar zakat dikecualikan daripada cukai. Jadi ramai orang bayar zakat kerana nak elak daripada cukai. Jadi kita kena faham bahawa membayar zakat ini merupakan kefarduan. Dia fardu, merupakan satu perkara yang wajib di dalam Islam. Kerana apa? Kerana disebut bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa sumu ramadan wa hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi dia sebut tu kerana ia merupakan maknanya rukun, sesuatu perkara wajib dalam diri pada seseorang Islam, yang mana bila sampai kepada keperluan dia, nisab dan haul kan. Kalau dia tak kena zakat dalam bentuk maliyah pun, ada lagi zakat yang wajib, iaitu zakat maknanya badani, zakat badan, yang pada bulan Ramadan wajib zakat kan. Tu dia kena juga, tak boleh lari ya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berterima kasih kepada pemberi zakat, mendoakan dan memujinya. Terima kasih itu hendaklah sekadar terima kasih kerana menjadi sebab kepada pemberian tersebut. Sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, seolah-olah dia tidak bersyukur kepada Allah. Man lam yazkurun nas lam yazkurullah. Siapa yang tak bersyukur dengan manusia, maka sesungguhnya dia tidak bersyukur dengan Allah. Hari ni kalau orang bagi kita tuan-tuan, kita tak berkat terima kasih dengan manusia, kita kata apa perlu pula nak minta terima kasih, dia punya harta tu kan Allah Ta'ala yang bagi. Betul, Allah Ta'ala yang bagi. Tapi kita ni tuan-tuan, adab di antara adat, kalau orang memberi kita menerima. Bila dah terima, cakap terima kasih. Waktu hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, lam yazkurun nas man lam yazkurun nas. Siapa yang tidak bersyukur, tak berterima kasih dengan manusia, walam yazkurullah, mereka ni tidak berterima kasih dengan Allah. Kerana menzahirkan terima kasih kepada makhluk ni, tanda kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Ta'ala. Kerana manusia itu sebagai wasilah dia. Ada? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terima kasihlah. Hari ni kita ada mak, ada ayah beri kita sesuatu kan, terima kasih, cakap nanti terima kasih kan. Kita ada guru dan sebagainya, ucap terima kasih. Guru mendidik kita sehingga kita boleh mengenal benda yang betul, benda yang salah, ucap terima kasih kan. Guru tak minta apa-apa, dia minta maknanya kita yang menghargai. Nak guru-guru yang mendidik kita di sekolah sampai kita hari ni berjaya, jumpa dia kalau dia masih hidup, terima kasih cikgu. Tak, cikgu tu. Kenapa? Dia yang mendidik, mengenalkan kita boleh membaca, boleh mengira, boleh menulis dan sebagainya. Terima kasih. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, kemudian tanda kesyukuran yang sempurna ialah tidak memandang hina kepada pemberian yang sedikit. Ini tanda orang yang bersyukur. Maknanya kalau kita terima, jangan kata alah sikit aja, baik jangan bagi. Ini selalu keluar kat mulut kita tau, terutama bila dapat brim kan. Ini masalah kita ni tuan-tuan, masalah kita betul kan. Kita tak perasan dan kita tak menyedari bahawa kita ni memang tak berterima kasih kan. Sebab tu dia kata tanda kesyukuran yang sempurna, tidak memandang hina. Tu kalau kesyukuran yang sempurna. Tak? Hari ni kita tak bersyukur, orang bagi sikit aja. Kan selalu diucap tu benda tu. Orang bagi, kalau macam ni baik jangan bagi ya.
kan, aku tak makan pun tak galat, Allah, kan, tu tanda orang tak bersyukur, tuan-tuan. Tanda orang yang tidak bersyukur. Walaupun berian itu sedikit, kena terima alhamdulillah, kan, jazakallah, barakallah, kan, terima. Tidak mencelanya dan berusaha menutup kecacatan yang ada padanya. Tidak mencela, jangan mencela-cela, kan. Rezeki Allah Ta'ala kalau orang bagi, jangan cela, kan. Jadi tuan-tuan, ini peringatan kepada kita lah. Hari ni kalau kita diberi satu-satu benda, kan, jangan sekali-kali maknanya kita menghina pemberian, kan. Pemberian tu jangan dihina. Tapi kalau beri rokok walau dah separuh isap, tak pernah cakap sikit je, tak ada pula. Nak dihisap sampai habis tu, kan, dihisap sampai habis, tak ada kata sikit je, bagilah 4 batang, tak ada. Dia senyap je, kan. Tapi kalau bagi duit RM5 je. Apa ni kaya pakai kereta BMW RM5 je. Allahu Akbar, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kena ingat, kan, jangan memandang begitu. Didik diri kita tu supaya jangan memandang hina pada pemberian, kan. Jangan pandang hina, tuan-tuan. Maknanya kita kena perbetulkan diri kita, kan. Mulai ini kalau ada orang bagi sesuatu, cakap terima kasih, kan. Jazakallah, itu adalah maknanya ucapan yang terbaik. Jazakallah, kan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hendaklah memerhatikan apa yang diberikan. Sekiranya ia tidak halal, jangan sekali-kali mengambilnya, kan. Kalau orang bagi ini, kita kena perhatikan juga, jangan main pakai terima je, kan. Ini aku nak bagi kau, semalam menang loteri, 3 juta, nak ambil 1 juta, kan. 1 juta sikit benar, bagi 2 juta. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, benda ni kita nak kena perhati juga, kan. Nak perhati juga. Sesuatu yang haram tak boleh terima, yang tidak halal tak boleh kita terima, kan. Hal ini disebabkan mengeluarkan harta milik orang lain bukan zakat. Dia bukan zakat. Harta hak orang kita ambil, kita nak keluarkan zakat pula, mana boleh. Kita dapat hasil curi, lepas tu bukan main rajin bayar zakat pula, kan. Sebab sampai ni nisab ni, sebab malam merompak dah cukup nisab, cukup haul. Jangan, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan. Maka sekiranya harta tersebut adalah harta syubhah. Harta syubhah ni apa? Maksud yang samar. Kalau harta tu tak dapat diketahui, ini dia batil ke, dia haram ke, dia halal. Banyak yang halal ke atau banyak yang haram, tak diketahui, kan. Itu dikata syubhah. Hendaklah mengambil sifat wara', iaitu tidak mengambilnya. Ada? Tak ambil, jangan ambil, kan. Tuan-tuan tak bekerja, tuan-tuan, contohnya orang ni dia dapat tender masjid. Tak? Dia dapat tender masjid, dia beri tuan-tuan, dia beri kita. Ni ambil lah untuk Pak Imam. Berapa ni? Adalah 500,000. Dia bagi kita. Boleh tak kita ambil? Kalau kita zaman virus ni, ambil je. Tuan-tuan kena ingat tu, tuan-tuan. Kalau dia tak dapat projek tu, ada dia bagi kita tak? Tak ada, kan. Dia tak bagi pun. Kenapa dia bagi? Sebab dia dapat. Ini yang kita kena lihat. Warak ni dia kena tinggalkan. Ini saya tak layak terima ni, tuan dapat projek ni, itu kerana tuan memang layak.
Tapi saya ni tak layak, kan? Saya tak layak terimalah apa yang Tuan bagi ni, kan? Oh, itu bahaya tuan-tuan. Besok kita terima, dia masuk lagi projek, ada lagi tender, kan? Kita dah jadi serba salah. Kita akan pertahankan, dia ni bagus, boleh dapat, supaya 500,000 lagi masuk, kan? Dah dapat 1 juta, duduk goyang kaki je Pak Imam 1 juta dapat. Ni bahaya ni, kena pantau ni, kan? Nasib baik mana SPRI punya ketua dah penjen. Tidak, digodak habis kita, kan? Kena jaga-jaga tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu warak kena jaga. Sebab tu kita kena berhati-hati, jangan mengambil. Sesiapa yang mengeluarkan zakat dalam keadaan kebanyakan hartanya daripada hasil yang haram, sedangkan penerima tidak mengetahui kedudukan sebenar harta tersebut, hendaklah bersedekah dengan harta tersebut. Jadi tuan-tuan, kita ni menerima dalam keadaan kita tak mengetahui bahawa sumber yang kita terima tadi daripada harta zakat tadi adalah sebenarnya harta yang tidak sah. Yang tak sah maksudnya, dia punya status dia tak sah, kan? Jadi kita ni macam mana? Sedangkan kita ni penerima tidak mengetahui, kan, hasil tu, maka hendaklah bersedekah dengan harta tersebut. Kita keluarkan sedekah, kan? Kita ni yang kena keluarkan sedekah. Yang tadi orang ambil yang haram tu dah tentu dah yang haram dah. Kita yang menerima, kan? Tak pasti kita. Suatu perkara yang maknanya kita tak mengetahui hasil dia tu. Meskipun demikian, harus bagi orang miskin mengambilnya sekadar keperluan. Boleh ambil, kita boleh ambil. Sebab kita jangan tanya, ni tuan nak bagi ni halal ke haram? Halal ke haram? Tanya pula, tak? Jadi kalau kita nampak memang gaya hidup dia, tahu kan sumbernya, pagi-pagi selalu menekan nombor kan, dah tahu, kalau dia bayar, dia bagi, tak usahlah ambil. Sebab ada kebimbangan, kan? Kerana ada keraguan, maka jangan terima. Tapi yang ini kita tak nampak, tak tahu dia macam mana dia banyak duit dia, kita tak tahu. Maka kita boleh ambil duit tu, kita boleh terima, kita boleh makan, kan? Oleh kerana ada maknanya keraguan, keluarkanlah sedekah banyak-banyak daripada duit tu. Ini yang disebutkan kepada kita supaya apa? Dalam keadaan kesempitan, orang yang mengambil ni, yang miskin, mengambilnya sekadar keperluan jika berada dalam kesempitan dan sukar untuk mencari harta yang benar-benar bersih. Jadi tuan-tuan, hari ni kalau kita nak cari harta yang benar-benar bersih, pun susah juga. Dulu kita menganggap petani akan dapat hasil bersih, kan? Orang bertani dia dapat hasil bersih sebab dia bekerja membanting tulang. Sekarang susah juga, kan? Kenapa? Ada baja seleweng, baja subsidi, dia selewengkan baja subsidi pula. Dia macam mana, kan? Kerajaan bagi subsidi baja, suruh guna untuk tanam pokok, dia pergi jual pula. Tu orang-orang yang dapat subsidi minyak kan, ke laut, kan? Dijual pula minyak subsidi tu, malah dengan harga yang besar, lebih mahal pula. Kerajaan bagi dia untuk mana subsidi untuk kehidupan dia, tapi dia guna untuk lain. Bagaimana keadaan? Jadi ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini susah, sukar untuk mencari harta yang benar-benar bersih, kan? Dulu kata 9/10 daripada sumber perniagaan, daripada sumber maknanya kekayaan ialah maknanya daripada perniagaan. Makna peniaga adalah orang yang lebih baik. Hari ini susah tuan-tuan, kan? Susah nak cari baik. Kita nak beli alat test tadi kan? Nak beli supaya orang yang masuk masjid kita nak ni, tak ada jual. Harga sebelum COVID-19,
harganya cuma RM100 ya, sekarang dah bagi 400. Macam mana? Benda tu satu je, harga dah sampai 400. Dulu apa tu tempat cuci tangan tu apa nama? Sanitizer tu harganya baru RM15. Sekarang ni paling murah RM35 sebetulnya. Tuan-tuan, orang mencari keuntungan. Dulu face mask tu tak ada harga, baru berapa sen je. Sekarang sekeping RM6. Sekeping RM6. Baik, maknanya dia pakai tempurung kepala sabut kelapa lagi tebal kan, pasangkan ada tiup je kan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tengok tak mana tuan-tuan, kita nak cari sesuatu sumber yang bersih hari ini payah kan. Orang menipu, mengambil kesempatan di atas kesukaran orang lain, hukumnya berdosa tuan-tuan kan. Dia tahu orang susah, semua orang tak, maka dia mengambil kesempatan mengaut keuntungan yang berlebih-lebihan. Tadi nak beli semuanya mahal belaka. Semuanya mahal belaka. Nah, bayangkan dulu tu tempat pencuci tangan tu harganya tak berapa ringgit tuan-tuan. Sekarang satu botol mineral tu, ini satu botol mineral RM35. Pakai bukan boleh buat makan pun, cuma bau strawberry je. Kalau boleh makan, dia makan dia jari tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kan. Ini kita sebut tadi, maknanya susah untuk mencari harta yang benar-benar bersih. Susah lah. Yang dulu kita anggap itu perniagaan atau pekerjaan yang bersih, yang terbaik, yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Orang yang menternak itu makna pekerjaan yang paling baik. Sebab kalau kita melihat sejarah para nabi, perjalanan para nabi, dia menternak. Tapi hari ni orang menternak tak keluar zakat pula. Dia gunakan ternakan dia dibebaskan, makan orang punya pokok, makan orang punya tanaman. Lepas tu bulan raya korban, jual sembelih benda tu, dia dapat duit. Kambing dia gemuk, dia makan orang punya pokok kan. Dia makan orang punya kawasan, masuk dalam kawasan orang, habis sayur-sayur orang tu dia tedas kan. Tiba-tiba bila musim raya haji, kita jual kan. Kambing tu makan hak orang lain. Macam mana tuan-tuan? Kira-kiranya lah tuan-tuan Kalau tuan-tuan nak kira macam mana? Tak boleh nak kira kan? Kira-kira duit je lah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, susah ini kan. Susah. Kita nak cari yang bersih benar ni, payah kita ni. Hari ni kalau kita kata, ustaz saya bekerja kerajaan kan, saya bekerja, berapa ramai orang bekerja dia mencuri? Dia mencuri, kerja 8 jam, duduk kedai kopi 2 jam. Macam mana? Waktu tu macam mana nak kira? Sedangkan dia dibayar untuk satu hari tu 8 jam punya kerja. Bagaimana tuan-tuan? Nak kita ni, kita kira-kira lah kan, macam mana yang 2 jam yang kita tadi pergi tadi, yang kita tak bekerja, ataupun kita duduk dekat pejabat, kita tak keluar, tapi kita main game dalam ngek tum ngek tum juga. Yang main tu ustaz kan. Bagaimana tuan-tuan? Macam mana nak kira tu yang dia main game tu? Lama pula tu. Game tu bersambung-sambung pula tu. Ada part 1, part 2, part 3. Sampai makna level 7 nak dapat piala kan. Macam mana kira tu? Kira tu macam mana? Ada tuan-tuan? Boleh tak kira? Tak kira. Nak bersih tak bersih? Ni kita nak ambil kira juga. Walaupun kita tak mencuri, walaupun kita tak rasuah, tapi kita sumber kita tu kita nak kata bersih tak bersih. Sedangkan kita tak keluar zakat pula kan. Zakat pendapatan tak keluar. Jadi macam mana? Jadi hari ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maknanya nak mencari sumber harta yang bersih ni payah tuan-tuan, payah. Ada payah kalau ada pun sukar kita ni kan. Mungkin ada, tapi sukar dalam keadaan sekarang. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka ulama berselisih pendapat
dalam menentukan kadar kekayaan yang menghilangkan kelayakan seseorang menerima zakat. Pendapat yang sahih apabila seorang itu memiliki harta yang mencukupi secara terusan, sama ada daripada dunia perniagaan, perkilangan, sewa harta tanah atau lain-lainnya. Jadi dalam nak membersihkan seseorang itu daripada istilah orang penerima zakat ini, ialah para ulama menentukan dia memiliki harta yang mencukupi untuk makan dirinya dan ahli keluarganya. Ni orang dah tak layak lagi lah terima zakat ni, kan? Dia tak layak. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perkara yang kelima, sedekah sunat, kelebihan dan juga adab-adabnya. Kelebihan bersedekah begitu banyak dan masyhur diperkatakan orang. Kalau kita baca dalam kitab Ihya Ulumuddin atau kitab-kitab fiqh menyebutkan tentang kelebihan zakat ini, sedekah ni banyaklah. Kitab Fadail kita boleh tengok tentang kelebihan orang bersedekah ni terlalu banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita melihat tentang kelebihan sedekah. Di antara hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaih
min malihi. Qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaih. Qala fa inna malahu ma qaddama wa malu warithihi ma akhara. Siapakah di antara anda sekalian yang harta warisannya lebih dikasihinya berbanding dengan hartanya sendiri? Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat. Di antara para sahabat itu, Rasulullah tanya, siapa yang harta warisnya lebih dikasihi daripada hartanya sendiri? Mana harta waris ni yang satu yang ditinggalkan dengan hartanya sendiri, mana dia lebih kasih? Ada. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun di kalangan kami melainkan hartanya lebih dikasihi berbanding dengan harta orang lain. Kita nak sayang, contohnya hari ni tuan-tuan, ayah kita belikan kereta. Ni nak tengok pada hadis lah. Contoh nak, ayah kita belikan kereta untuk kita. Dengan kita beli kereta itu sendiri pakai duit kita, agak-agak tuan, mana orang yang paling menghargai? Dia beli motor sendiri pakai duit dia, kerja penat jadi Grab kan, ataupun jadi Fanda Food, bukan Fanda Kungfu, Fanda Food kan, ataupun jadi maknanya Grab Food contohnya. Dia beli usaha, so dia hantar makan ni, dapatlah duit 3 tahun lepas tu dapat beli motor. Motor yang dia beli wine suku dia dapat kan. Suku lagi tu kena hutang, yang dibayar depan je, belakang hutang. Yang bawa Grab punya makanan tu hutang. Agak-agak tuan-tuan, mana yang lebih dihargai? Dengan mak dia beli kan, tunai. Mana agak tuan-tuan nampak? Sudah tentu orang yang dia dapat motor beli sendiri, dia lebih sayang. Tiap-tiap hari lap tu, balik daripada semayang lepas belajar, cium motor tu. Anak, kalau dia mak dia beli motor luar pagar berembun tuan-tuan. Sebab tu kita tengok anak-anak kita beli, kita bagi handphone, dengan dia beli sendiri, tiap-tiap hari lap tu kan. Abuk tak boleh lekat tu. Casing dia tu tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan tukar tu. Kita punya casing tu yang dia pakai tu, yang dia punya plastik tu daripada putih warna oranye dah bertukar. Dia tak heran. Dia tak heran. Sebab apa? Dia tak beli. Dia tak merasa susah macam kita susah. Sebab tu dia tak menghargai. Inilah yang disebut oleh para sahabat. Rasulullah tanya, mana yang agak-agak yang kau sayang? Harta waris ke ataupun harta milik kau sendiri? Yang milik sebab dia cari penat. Maka para sahabat kata, ya Rasulullah, tak ada orang kalau dia ada harta melainkan harta sendirilah yang paling disayang. Ada. Yang ayah kita punya belum tentu dapat kan? Yang ayah punya harta belum tentu, kalau dapat pun sikit kan. Mungkin adik-beradik ramai. Maka kata apa para sahabat, lebih dikasihi maknanya hartanya sendiri berbanding dengan harta orang lain. Maka sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah beri definisi yang benar. Hartanya yang sebenar, hartanya yang sebenar, sama ada waris ke, daripada waris ke, atau hartanya sendiri ke. Maka Rasulullah kata hartanya yang sebenar ialah yang dia berikan sedekah, manakala harta warisnya ialah yang dia simpan dan tidak disedekahkan. Kenapa harta sedekah tu lebih nilai? Kerana dia ada pulangan di akhirat kelak. Itulah sebenarnya harta dia. Yang tuan-tuan simpan 5,000, 50,000, 60,000, yang tuan-tuan tak keluarkan dia sebagai sedekah, itu bukan milik. Kenapa? Dia tak ada apa makna. Besok tuan-tuan mati, tuan-tuan tinggalkan, sedangkan dia tak menyaut di akhirat kelak.
kita tak dapat benefit atau faedah. Ini yang harta kita tu yang kita bawa sampai akhirat tu tuan-tuan. Yang tuan-tuan masukkan dalam tabung tu 5 sen, bunyi bukan main kuat. Sampai ke mana, Bukit Baru bunyi kung. Nah, yang masuk RM5 tu perlahan, tak berbunyi. Itu sebenarnya yang lebih baik. Yang bernilai tu yang tuan-tuan masukkan dalam tong tu. Yang tuan-tuan sedekah pada orang tu. Jumpa orang susah minta bagi. Itu yang bernilai tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati, itu yang bernilai. Ada pun yang ribu-ribu, yang juta-juta yang tuan-tuan masuk dalam bank tu, yang tuan-tuan tak keluarkan dia sebagai sedekah, tak ada nilai. Kenapa? Dia tak ada memberi manfaat. Besok kita balik, yang juta tu tak boleh tolong. Yang tolongnya apa? Yang boleh menolong itu yang 5 sen yang tuan-tuan masukkan tu. Yang RM5 tuan-tuan masukkan tu. Yang RM10 yang tuan-tuan bagi tu. Itu dia. Itu yang boleh tolong tuan-tuan. Itulah harta kita. Ada pun yang lain-lain itu bukan. Itu sekadar simpanan sahaja. Sekadar simpanan. Lepas tu kita kena nilai. Kan? Lepas tu kita nilai. Rasulullah nak bersedekah tuan-tuan, nak buat baik, sampai pinjam dengan sahabat. Kan? Rasulullah maknanya nak beli, nak membina Masjid Nabawi tu, Rasulullah apa? Ambil daripada duit Abu Bakar As-Siddiq, beli tanah, bina masjid. Kan? Bayang tuan-tuan, kerana nak buat baik, kerana nak tengok hasilnya dekat akhirat tu. Yang ini yang kita tak nampak tuan-tuan. Yang ini kita tak nampak. Hari ni kalau kita anggap, kalau kita masukkan dalam tabung masjid, kita sedekah, kita anggap duit kita berkurang. Tidak tuan-tuan, duit tu tidak akan berkurang, malah akan dilihat besok. Yang banyak-banyak kita simpan dalam bank memang berkurang. Semalam orang kerana terlalu maknanya takut sangat tu, Maidin tu punya penuh orang, kan? Sebab takut sangat, takut tak dapat makan. Tesco penuh orang, beli barang sampai overload. Tuan-tuan, kita dalam bak ni kita tak overload pun. Kalau seluk poket tu dia rasa nombor 5 ke, nombor 1 ke, nombor, sebab duit tu boleh berasa. Ambil tercekut 50, dah Allah, terpaksa masuk juga. Itu pun terpaksa lah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab kita tak nampak ke arah itu, kan? Kita tak nampak lah. Itu hati-hati tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kekayaan yang banyak tidak menjanjikan kebahagiaan kita hidup dekat akhirat. Nah, bagaimana Abdul Rahman bin Auf, dia bagi tu, dia kata, ya Rasulullah, ini unta yang paling baik. Unta yang paling baik, kan? Harga unta ni ya Rasulullah 20,000 dinar. Satu dinar harga dia 700. Kalau 20,000 apa? Ni semua ahli matematik kan? Bukan meter dan matik kan? Satu dinar harganya 700. Bayang tu tuan-tuan, dia beri bukan sikit-sikit pula, bukan seekor dua, kan? Bayangkan Sayyidina Osman kalau dia beri untuk pergi perang, dia bagi 1000 ekor unta, 1000 ekor kuda. Satu ekor kuda harganya 7,000 dirham. 7,000 dirham. Tuan-tuan bayangkan kalau 1000 ekor. Ni orang yang bagi, yang tidak memikirkan kepapaan. Adik tuan-tuan, sebab tu kita punya taraf dengan para sahabat ni jauh, kan? Tapi kalau kita boleh berderma tu dah cukup baik dah. Kenapa? Derma yang kita buat tu tidak merugikan kita di sisi Allah Ta'ala. Jadi itu kita kena ingat. Dan satu hadis lagi kita baca insya-Allah daripada Sahihain, daripada Abu Hurairah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man tasaddaqa bi'adlin tamratin min kasbin tayyibin wala yaqbalullahu illa tayyiba wa innallaha yataqabbaluha biyaminihi summa yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluhu hatta takuna misla jabal. Sesiapa yang bersedekah dengan hanya secebis tamar, bukan sebiji, secebis. Maknanya tamar ni yang kerah kan. Kita kopek sikit, kita belah secebis bagi cebis daripada hasil usahanya yang baik, yang ia datang daripada usahanya sendiri dan tidak naik kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sesuatu yang baik. Allah baik kepada Allah Taala akan menerimanya dengan tangan kanannya, kemudian mengembangkannya untuk orang yang bersedekah itu, sebagaimana salah seorang daripada kamu mengembangkan mahar yang sedikit menjadi sekadar satu bukit. Sebab tu Allah Taala sebut masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang yang menafkahkan harta mereka ke jalan Allah Taala, ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, daripada satu tangkai akan terbit 7 tangkai kan, dan daripada satu tangkai itu 100 biji sehingga kepada 700. Asal satu tangkai dia terbit 7 tangkai kan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah. Habbah ni maknanya satu biji. Sab'a sanabila fi kulli sumbulah, daripada sebiji ni akan terbit 7, dan daripada 7 ni setiap satu tangkai 100. Tuan-tuan tak nampak banyak tak? Ada. Maka inilah maknanya kesan daripada orang yang bersedekah. Tapi dalam kehebatan orang bersedekah, tuan-tuan, dia tak sama dengan puasa. Hebat macam mana pun orang bersedekah sampai 700, tapi dia tak sama dengan puasa. Puasa ni Allah Ta'ala bagi dia 2 kemuliaan. Pertama, puasa ni boleh mensyafaat orang yang berpuasa. Orang berpuasa, tuan-tuan, dia boleh diberi syafaat kan. Puasa tu boleh bagi syafaat kepada orang yang puasa. Yang keduanya, orang yang berpuasa, Allah Ta'ala kalau bagi dia punya nilaiannya bighairi hisab. Dia tak ada, dia bukan 700, bighairi hisab, ikut Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak bagi 1 juta. Ibaratnya, tuan-tuan, orang puasa ni, kalau saya orang kaya, mudah-mudahan kaya kot, amin, saya nak bagi cek, nak bagi je, saya pun tulis kepada Abang Aziz, Abang Aziz ni saya nak bagi Abang Aziz ni cek, saya pun tulis 5,000 kan, saya nak tulis 5,000. Ustaz ni apa? Nak ambil je. Alhamdulillah 5,000 kan 5,000. Jadi dia pun kata Alhamdulillah. Saya nak bagi satu cek lagi kepada seseorang, saya bagi cek kosong, saya kata tulislah berapa yang angka yang kau nak. Kau nak tulis 1 juta, memang duit saya ada lebih daripada 1 juta, insya-Allah. Tak, engkau nak tulis 1 juta, tak apa, tulis 1 juta. Engkau nak tulis 2 juta, okey, sebab duit saya 30 juta. Mana yang lebih baik? Jadi itu, tuan-tuan, itu kelebihan puasa. Tapi kita tak sempat nak bincangkan, kerana semua program-program masjid selepas ni bermula besok akan ditawakufkan dulu. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kerana sebagai langkah pencegahan yang boleh dilakukan oleh kerajaan negeri untuk memastikan semua rakyat negeri Melaka ni dalam keadaan sihat,
boleh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan proses ini kalau di negeri Melaka sampai kepada 27 hari bulan. Penangguhan sembahyang Jumaat untuk minggu ini, dan tarikh untuk kita ni berkuat kuasa ialah sampai kepada 27 hari bulan. Jadi tengok selepas tu akan diberitahu kemudian, susul kemudian. Jadi insya-Allah kita mendoakan tuan-tuan, Allah Taala lindungi di keluarga dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan yang menghidupkan masjid, yang pentingnya tuan-tuan jangan lupa sembahyang subuh. Kerana orang yang sembahyang subuh berjamaah, Allah Taala akan menghindarkan daripadanya sebarang, maknanya bala. Carilah, tak kira lah sembahyang 2 orang ke 3 orang ke, yang pentingnya subuh jemaah ni jangan dia ditinggalkan. Kerana kelebihan sembahyang berjemaah ni terlalu besar, kan? Lepas tu pada zaman Hajjaj Yusuf As-Sakhafi, ketika mana dia nak pancung orang, tuan-tuan, bila dia jumpa tengah jalan, siapa dia akan tanya dulu, tadi sembahyang subuh berjemaah ke tidak? Siapa yang tak sembahyang subuh berjemaah, semua kena pancung. Tapi dia tidak memancung orang yang sembahyang berjemaah. Kerana apa? Dia mengetahui Rasulullah menyebut, hendaklah kamu takut kepada orang yang sembahyang berjamaah ni, kerana mereka sentiasa di dalam perlindungan Allah. Waktu kita carilah tempat, tak semestinya masjid, kan? Yang pentingnya sembahyang jemaah ni jangan ditinggalkan. Carilah tempat, kan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita, insya-Allah. Panjang umur kita bertemu lagi sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil ma'afi, bismillahil ladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal jahdil bala wa darqish syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika minal jahdil bala wa darqish syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.